Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ke? Tuan-tuan, dalam video kali ini kita nak bincangkan tentang peranan institusi sosial dalam pembudayaan integriti dan anti rasuah. Institusi sosial yang kita nak bincang ni tuan-tuan, saya boleh letakkan kepada 4 kategori utama. Pertama adalah institusi agama, institusi keluarga, institusi media serta institusi pendidikan. Maka kalau kita lihat umumnya dahulu nak membudayakan integriti ini, di mana pembudayaan integriti ini memerlukan satu usaha yang menyeluruh dan berterusan. Maka bertitik tolak daripada itu, bagi kita nak membudayakan institusi sosial ini, kita memerlukan jiwa, tuan-tuan. Apa maksud jiwa? Jiwa, tuan-tuan, akronimnya adalah, pertama, J kena juang, di mana ada keinginan kita untuk kita merimbunkan pembudayaan integriti dan anti rasuah dalam kalangan institusi sosial. I adalah inisiatif. Kita perlu mencari jalan, langkah, kaedah dan strategi ke arah membudayakan integriti dan anti rasuah. W pula merujuk kepada wow. Strategi, langkah, kaedah yang kita buat dengan adanya pelbagai akta-akta yang berkaitan, Akta SPRM 2009 contohnya, perlulah diperkasakan dengan baik. Dan A adalah agama dan kepercayaan yang akan membentuk individu yang beretika. Maka institusi sosial perlu mempunyai jiwa dalam pembudayaan integriti. Kalau kita lihat dari segi peranan institusi kekeluargaan, institusi keluarga perlu memberikan didikan mengenai kepentingan integriti. Tuan-tuan, anak-anak kecil ni, anak-anak ni seumpama kita melukis batik lah, kita kata kan, melukis batik umpama kain putih, yang mana kita lah yang bertanggungjawab yang nak mencorakkan tu. Dan keluarga juga perlu menjadi ejen sosialisasi, di mana ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak, suami dengan isteri dan juga sesama adik-beradik. Dan peranan institusi keluarga yang ketiga yang bercakap adalah keluarga ni sebenarnya adalah satu makmal integriti. Maksudnya dalam ruang lingkup keluarga itu dahulu, amalan integriti ini perlu ada dalam interaksi seharian. Maka tuan-tuan, kita lihat pula sekarang kepada peranan institusi agama. Tuan-tuan, institusi agama dan kepercayaan ini sangat penting dalam membudayakan integriti. Pertama, institusi agama dapat berperanan dalam menyebarkan mesej integriti kepada masyarakat. Sebagai contoh, ada ceramah-ceramah, kuliah-kuliah agama contohnya berkaitan dengan kepentingan integriti dibuat di rumah-rumah ibadah. Manakala institusi agama juga boleh menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan integriti di mahkamah syariah. Sebagai contoh tuan-tuan, isu integriti tentang ni banyak berlaku kes tuntutan nafkah selepas daripada perceraian yang banyak kita lihat diabaikan. Manakala institusi agama juga berperanan menjadi pusat rujukan isu-isu integriti yang berkaitan dengan agama. Sebagai contoh, memberikan hikmat-hikmat nasihat berkaitan dengan isu keagamaan. Jadi, kita telah bincang tentang institusi keluarga dan institusi agama. Institusi ketiga dalam video kali ini kita nak bincangkan tentang institusi pendidikan. Bagaimana pendidikan memainkan peranan dan fungsi dalam membudayakan integriti. Tuan-tuan, dalam keadaan ini, pembudayaan integriti dalam kalangan institusi pendidikan memerlukan pembudayaan integriti ini diterapkan dengan kurikulum dalam kelas. Sebagai contoh apa? Contoh ni, kursus yang sedang tuan-tuan belajar ni, pelaksanaan kursus mata pelajaran wajib, mata pelajaran pengajian umum ataupun MPU. Antaranya adalah seperti kursus QIA,
kursus penghayatan etika dan peradaban, kursus falsafah dan isu semasa, yang mana semua kursus-kursus MPU ini berperanan untuk nak memudayakan integriti. Seterusnya, fungsi ataupun peranan institusi pendidikan adalah untuk memperkasakan co-curriculum yang mencaknakan integriti dalam kalangan pelajar yang mendaftar. Sebagai contoh, persatuan-persatuan beruniform. Kalau di tingkat universiti kita ada palapes lah, ada kos sukarelawan dan sebagainya. Dan yang ketiga, institusi pendidikan berperanan untuk pengembangan pengetahuan amalan integriti dalam kalangan masyarakat luar. Sebagai contoh, bila mana pelajar-pelajar banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti berbentuk kebajikan pada masyarakat di luar daripada pagar universiti contohnya. Dan yang seterusnya adalah peranan yang dimainkan oleh institusi media. Tuan-tuan, pertamanya, media merupakan suara masyarakat. Jadi, media akan menyalurkan permintaan dan sokongan masyarakat yang merentasi pelbagai demografi, ada kumpulan majoriti atau maupun minoriti. Dan media juga berperanan sebagai media untuk mempromosikan kecaknaan dan liputan terhadap isu-isu integriti. Dan media juga sebenarnya berperanan dalam pembinaan karakter yang berintegriti. Jadi tuan-tuan, inilah saya menekankan bahawa dalam institusi media sebagai contohnya, kita ni dalam kehidupan kita pada hari ini macam-macam tuan-tuan yang sampai dekat social media kita. Maka saya nak menyarankan diri saya dan kepada tuan-tuan untuk kita melaksanakan strategi jannah tuan-tuan dalam social media. Apa itu jannah? Pertama, jangan. Kalau tuan-tuan menerima apa-apa mesej, jangan terlalu cepat nak jadi yang pertama hantar ke orang. Sabar, jangan. Kemudian A adalah apa? Kita lihat dahulu apa kandungannya. Dan N adalah kita menilai. Kita nilai adakah ini adalah perkara yang benar, betul dan sebagainya. Dan kalau kita dah nilai benda ini betul, contoh, N yang kedua adalah nanti. Jangan hantar lagi tuan-tuan, sabar. Sebab kita kena A, iaitu analisis. Untuk kita timbang adakah benda ini benar dan adakah ia perlu ataupun patut untuk disebarkan. Dan akhirnya barulah kita H, hantar. Itu strategi jannah tuan-tuan. Maka tuan-tuan bertitik tolak daripada peranan institusi-institusi sosial ini. Maka saya ingin menganjurkan kepada tuan-tuan tentang syakna, di mana saya dan tuan-tuan untuk kita membudayakan integriti, kita perlu menjadi seorang yang cakna. Cakna apa? C adalah cermat, A adalah amalan, K adalah kritis, N adalah nilai, dan A adalah agama dan kepercayaan. Banyak akronim tuan-tuan dapat dalam video kali ini. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa supaya kita, saya dan tuan-tuan dapat menjadi warga negara yang sayang ke negara dengan kita membudayakan integriti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi tuan-tuan. Bye.